Ya, ni baru dapat markah 80%. Markah bagi site yang kau jaga. Site buat saluran tai. So kau adalah orang Malaysia yang pertama dapat anugerah daripada Majlis Bandar sebagai site yang boleh dikatakan terbaik lah. Power dah orang Melayu. Company kau yang orang pertama dapat anugerah ni. Siapa khabar orang Melayu tu hebat? Siapa khabar orang Temeluk tu hebat? Tapi ingat, tak ada kejayaan yang boleh dicapai dengan satu malam sahaja. Kita panggil orang macam ni adalah the dream killer, okay? Hai minasan, yokoso. Welcome to FJ Media. Assalamualaikum abang-abang, adik-adik, makcik-makcik di luar sana, okay? Kat FJ Media ini korang boleh tengok video mengenai live aku dekat Jepun dan juga gears-gears yang aku beli kat Jepun. Dan juga aku akan kongsikan juga sedikit tip-tip mengenai YouTube, IT dan juga career sebagai entrepreneurs, okay? Saksikan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, baru ini aku telah mendapat anugerah daripada kerajaan Jepun. Yeay! So, anugerah ini dianugerahkan oleh Majlis Pemandaran Jepun, iaitu anugerah construction site yang terbaik, okay? Dikategorikan dalam yang terbaik oleh Majlis Pemandaran Jepun. So aku bekerja dekat Jepun sekarang ini sebagai site manager, di mana syarikat aku membuat civil construction yang diarahkan oleh Majlis Pemandaran di Jepun. Kalau korang nak tahu sebab apa aku kongsikan pencapaian aku dekat video kali ini, okay, pastikan korang tengok sampai habis video ini, sebab dekat video ni aku akan cerita betapa susahnya aku untuk mendapatkan anugerah ini, apa halangan yang aku hadapi dan macam mana aku dapatkan anugerah ini. Dan ia mengambil masa 2 tahun untuk aku dapatkan anugerah ini. Apa yang aku learn selama 2 tahun korang boleh dapatkan dalam berapa minit saja, okay? So pastikan korang tengok sampai habis, okay? Aku nak cerita apa dia halangan yang aku hadapi untuk dapatkan anugerah ini, okay? So, untuk pengetahuan korang, aku adalah orang yang pertama dekat syarikat aku yang dapatkan anugerah ini, okay? Dan untuk pengetahuan korang juga, aku adalah satu-satunya warga asing yang bekerja dekat company, dekat syarikat aku sekarang. So, kalau nak mengikut pengalaman aku dan juga pengetahuan aku, memang kurang warga asing yang bekerja sebagai construction site manager dekat Jepun ini. Dan maybe aku adalah orang Malaysia yang pertama yang dapatkan anugerah ini daripada Jepun. Yelah, sebab kita ni orang asing, so mereka ni semua cakap bahasa Jepun, dan ini halangan aku yang pertama. So halangan aku yang kedua adalah inspektor dari Majlis Pemandaran yang menilai construction site. Inspektor yang bertugas dikenali dengan sikap yang sangat tegas, okay? Aku mengambil masa 2 tahun untuk dapatkan anugerah ini, di mana first time markah penilaian aku sangat rendah. Mula-mula sekali bila aku ditugaskan sebagai site manager, aku hanya dapat markah 69%. Selepas itu aku meningkat sedikit-sedikit, 71, 73%, 75%, 79 dan juga akhir sekali alhamdulillah 80%. Aku memang berazam nak dapatkan anugerah ini 2 tahun lepas lagi, tapi memang sangat susah dan ada sebahagian coworker aku yang memperlekehkan azam aku ini untuk dapatkan anugerah ini. Sebab bagi kalangan orang Jepun pun memang susah nak dapatkan anugerah ini. So satu lagi halangan yang aku tempuhi adalah education environment dekat syarikat aku. Diorang akan jawab soalan yang aku tanya, tapi bila aku tanya soalan susah sikit, diorang ni macam tak tahu nak jawab. So dekat syarikat aku ni macam tak ada senior yang memang master bahagian dokumen-dokumen dan juga site manager punya kerja ni 100%. So aku nak cerita macam mana aku hadapi halangan ini. Jadi aku tekad nak dapatkan anugerah ini dan aku mula buat research di internet dan mengambil inisiatif untuk belajar sendiri, okay? Sebab aku tak tahu dekat mana aku nak belajar. Aku tanya senior pun, some of the question they cannot answer me. Satu lagi inisiatif yang aku ambil adalah aku belajar daripada senior ataupun site manager daripada syarikat lain, okay? Dekat Jepun ni, kalau kita nak buat kalau kita nak minta tolong sesuatu, macam kita kena tunduk lah kepala kita ni kan. Okay, so waktu tu aku matahan
malu, nak kata malu bukanlah malu, tapi macam yelah segan lah pergi belajar dekat syarikat lain kan. So aku pergi kat syarikat lain, aku tunduk kepala dan minta syarikat lain, iaitu site manager dekat syarikat itu, untuk ajar aku mengenai kerja ni. Dan Alhamdulillah mereka sudi ajar aku dan banyak aku belajar daripada mereka. Okay? So berkat usaha aku selama 2 tahun dan juga aku tak give up dekat separuh jalan, Alhamdulillah aku berjaya dapatkan anugerah ini pada tahun 2021. Nilai-nilai yang aku belajar, yang pertama, don't give a damn on what people say. Percayalah, sebaik mana pun azam korang, okay, setinggi mana pun dream dan goal korang, akan ada saja orang yang memperlekehkan dream dan goal korang. Okay, so dan kita panggil orang macam ni adalah the dream killer. Okay, sebab apa kita panggil dream killer? Sebab dia orang ni akan menurunkan motivasi orang lain untuk berjaya. Dream killer ni tak ada goal dan dream diorang dalam hidup diorang. So dia akan rasa jealous kepada orang-orang yang ada goal, sebab dia rasa tak sedap sebab posisi dia akan rendah bila korang ni capai goal dan dream korang. Okay, so kalau ada the dream killer ni sekeliling korang, don't give a damn on what they say to you. Agak sedih juga sebab kadang-kadang the dream killer ni datang daripada kawan kita, family kita, okay, dan orang-orang yang kita kenal. Tak perlu benci pada diorang, just cuma lupakan apa yang diorang kata kat korang. Kalau korang ada goal, kalau kita ada goal dan dream kita, just focus on our dream and don't give a damn. Okay, yang kedua, set your goal and work on it. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang tak suka dengan perkataan work hard ni. Okay, separuh pada kita ni cakap macam tak perlu nak work hard ni, just work smart lah, come on lah. Okay, aku tak kisah korang nak work hard ataupun work smart, but the most important thing, work and work. Okay, jangan kita ni ada azam dan goal saja, tapi kita tak work kepada dream kita. Okay, manusia ini adalah satu kejadian yang sangat menarik sebab selepas kita setkan goal dan azam kita, otak manusia ni akan berfungsi secara automatik. Dia akan berfikir macam mana kita ni nak realisasikan goal dan dream kita, dan secara automatik ni badan kita akan bergerak. Otak akan berfikir macam mana kita nak realisasikan goal kita. Okay, so kalau korang setkan dream korang nak beli kereta Lamborghini katakanlah contoh, so otak korang akan berfikir macam mana diri aku ni nak beli Lamborghini. So work, okay, kerja, cari duit. Okay, cari duit, macam mana nak cari duit? Dia akan fikir. Okay, just benda yang pertama yang paling penting adalah set your dream. Lepas set your dream, otak kita akan berfikir macam mana kita nak realisasikan goal itu. Okay, so kalau kita nak berjaya sesuatu, aku nasihatkan korang untuk setkan goal secara spesifik. Contohnya bukan setkan goal, contohnya aku nak kaya, aku nak jadi bos. No. Setkan goal kita ni secara sangat spesifik. Contohnya okay, dalam bila umur aku 40 tahun, aku nak naik Ferrari, aku nak ada rumah banglo. Contoh ni aku bagi contoh. Dan aku nak ada company yang ada 100 orang staff. Ni contoh. So setkan goal kita secara spesifik. Okay, dan setkan goal yang tinggi. Sebab apa? Contohnya kali ini aku setkan bukan sahaja aku nak dapatkan anugerah daripada kerajaan Jepun ni, aku juga setkan aku nak dapat markah 85%. Sebab nak dapatkan anugerah ni, aku kena dapatkan markah 80% ke atas. Okay, so kali ini sebelum ni aku setkan goal aku tinggi, iaitu aku nak dapatkan markah aku 85%. Okay, tapi memang aku tak capai goal dan dream aku 85% ni, aku hanya dapat 80%. Tapi Alhamdulillah aku dapat anugerah ini, dan juga
research mengatakan kejayaan yang kita capai adalah in proportion to our dreams or goal. Okay, so kalau tinggi dream atau goal korang, lagi besar dream dan goal korang, lagi besar pencapaian korang. Mungkin 80% atau 90% korang akan capai daripada goal korang, tapi don't mind. So sebab itulah korang kena setkan goal dan dream kita ni tinggi supaya pencapaian kita juga tinggi. Okay, so dream big and work on it. Okay, jangan habiskan masa kita hanya dengan mimpi dan dream saja. Okay, work on it. Okay, last kali yang aku akan kongsikan dan juga apa yang aku belajar adalah it's okay to fail but don't give up. Okay, selepas kita setkan goal kita, kita work on it, kita usaha keras dan tapi akhir sekali kita fail. Okay, aku tahu banyak pengalaman yang macam ni. Aku juga banyak pengalaman macam ni, usaha-usaha keras tapi fail. But memang waktu tu down, sedih dan sebagainya. Tapi ingat, tak ada kejayaan yang boleh dicapai dengan satu malam saja. Okay, kalau korang tengok orang-orang kaya, orang-orang yang berjaya dekat luar sana, diorang tak capai kejayaan diorang dengan hanya sekelip mata. Diorang usaha berapa tahun, diorang lagi banyak fail daripada berjaya dekat luar ni. Okay, begitu juga dekat diri kita ni. Kalau kita ceburi dalam suatu bidang, kita akan fail. Mostly dekat first time ni kita tak tahu. Okay, banyak benda yang kita tak tahu, kita akan fail, but don't give up. The most important thing is don't give up. Sekiranya kita gagal dan fail untuk mencapai goal yang kita setkan, jangan terlalu kecewa dengan kegagalan, sebab fail ini bukan masalah utama. Okay, masalah utama adalah apabila kita give up dan berhenti daripada kejar goal kita. Okay, so just keep work on it consistently dan percayalah, sebesar mana pun goal atau dream korang, insya-Allah akan capai juga kalau kita ni keep work on it. Satu tips yang aku boleh kongsikan bila aku down ataupun kecewa, once aku fail dalam membuat sesuatu, aku akan tengok video dekat YouTube. Aku akan cari video kat YouTube yang boleh meningkatkan motivasi aku untuk work lagi. Okay, untuk usaha keras lagi. Dan aku selalu search prove them wrong. Okay, so akan banyak video yang akan naikkan motivasi aku. Dia akan naikkan semangat aku untuk buktikan kepada mereka yang memperlekehkan azam aku ini. Okay, just prove them wrong. Aku akan kongsikan salah satu video yang aku selalu tengok dekat description video ini kat bawah. So korang boleh klik dan tengok video itu bila korang kecewa ataupun down. Okay guys, sebelum aku lompat kepada conclusion video ini, mungkin korang dekat luar sana tertanya-tanya apa construction yang aku buat ni dan apa tugasan aku dalam construction ini. Okay, jadi pada tahun lepas, tahun 2020, aku diarahkan untuk menjaga satu projek mengenai pembaharuan sistem saluran najis dan air kotor, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sewage piping. Dan saluran ini disalurkan di bawah tanah sedalam 4 meter. Secara totalnya construction ini mengambil masa dari bulan Ogos sampai bulan Disember tahun 2020, iaitu selama 4 bulan, dan menelan kos hampir setengah juta. So pada site kali ini aku mulakan dengan tugasan dalam membuat construction planning dari segi kaedah construction, site safety, quality management, project time management dan result management. Okay, sebelum construction dimulakan, aku telah buat site measuring dan berhubung dengan polis dan juga penduduk Jepun di kawasan construction akan dijalankan. Sebab apa? Dekat Jepun ini kita mesti mendapatkan kefahaman dari penduduk tempatan, kerana construction akan menghasilkan bunyi yang bising. Okay, dan menyusahkan penduduk setempat. Okay, dan juga aku perlu mendapatkan kebenaran daripada polis untuk menghentikan trafik di jalan raya. Okay, disebabkan construction ini akan dijalankan. Okay, so selepas itu construction ini dijalankan oleh operator dan buruh dekat syarikat aku, dan aku memantau site ini dan mengambil gambar setiap proses construction ini setiap hari. Okay, aku juga memberi arahan kepada buruh dan juga operator dekat syarikat aku. Selepas construction pembaharuan saluran najis ini habis, aku berhubung dengan subcontract company
untuk memperbaiki jalan, nak buat semula jalan yang telah digali. Setelah semua construction ini tamat, aku akan buat summarize dokumen-dokumen mengenai construction ini dan hantar kepada majlis pembandaran dekat Jepun ni untuk dinilai. Untuk mendapatkan anugerah ini ada dua syarat. Jumlah kos projek mestilah melebihi RM200,000 dan juga jumlah markah penilaian yang aku dapat mestilah melebihi 80% ke atas. Okey, majlis pembandaran Jepun ini akan menilai dari segi keseluruhan construction project, iaitu kaedah construction, site safety, quality management, project time management dan juga result management. So dia akan nilai secara keseluruhan. Okey, setelah aku hantar dokumen-dokumen kepada staf yang bertugas, akhir sekali seorang inspektor akan menilai semua dokumen yang aku hantar dan juga menilai kesempurnaan site project dengan melihat sendiri site yang telah siap sempurna. Kesimpulannya, semua orang boleh berjaya dalam apa-apa yang kita buat. Buat bisnes ke, korang buat YouTube, bersukan, diet dan contohnya korang nak jadi best employee dan macam-macam lagi, okay? Just set our specific dream and work on it consistently. Okay, facing failure, just work on it and catch our dream. So jangan putus asa, jangan give up dekat separuh jalan, okay? Jumpa lagi dekat next video. Assalamualaikum. Bye bye.